是不可少。你好，我好，大家好。大街上前去拜年，大街上前去拜年，打卡扫描不可少，打卡扫描不可少。防护措施要做好，开开心心过牛年。变毒呀牛呀牛呀，快走开！变毒呀牛呀牛呀，不要开！新年呀牛呀牛呀乐开怀，祝福你平安归来。变毒呀牛呀牛呀，快走开！变毒呀牛呀牛呀，不要开！新年呀牛呀牛呀乐开怀，Happy New Year，过一个大肥年。零食饮料少一少，身体健康最重要。可萨那西你就要少，战胜病毒大家好。一家大小去拜年，保持距离最重要。红包多少不嫌少，请戴口罩少不了。左邻右舍拜个年，左邻右舍拜个年，恭喜恭喜过新年，恭喜恭喜过新年，非常时期过个年，疫情快走好过年。变毒呀牛呀牛呀，快走开！变毒呀牛呀牛呀，不要开！新年呀牛呀牛呀乐开怀，祝福你平安归来。变毒呀牛呀牛呀，快走开！变毒呀牛呀牛呀，不要开！新年呀牛呀牛呀乐开怀，Happy New Year 要更精彩。Happy New Year， 过一个大肥哎呀，不能，他的头怎么去后面？ Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia. Hari yang baru, hari Khamis 11 Februari 2021. Bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Selamat pagi kami ucapkan kepada anda. Kami harap dan kami doakan agar anda di rumah berada dalam keadaan yang sihat. Keadaan yang mungkin mood Chinese New Year kan, Jess? Kalau nampak VT tadi, John, Kan, meriah. meriah. Lagu tahun baru Cina memang meriah. Dan itulah dalam norma baru ni kita kena patuhi SOP. Walaupun kita tak boleh sambut tahun baru Cina ataupun meraihkan perayaan ini dengan cara sebelumnya macam 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, tapi tak apa, kemeriahan tu mesti ada dan patuhi SOP yang sepatutnya lah. Selamat pagi, Jess. Selamat pagi, John. Apa khabar Jess hari ini? Khabar baik. Segak hari ni ya, John. Yelah, Cantik kita nak menyemarakkan lagi semangat tahun baru Cina, dan kita cubalah nak try to blend in sikit dengan Chinese New Year mood ni. Baik Jess, mungkin Jess boleh kongsikan antara topik yang akan kami yang kita nak cakap pada pagi ini. Kita akan berbicara mengenai topik topik pertama adalah mengenai kek warisan, kek lapis warisan Sarawak. Betul. Dan juga yang keduanya adalah pengurusan kewangan. Betul tak, John? Betul. Pengurusan kewangan, cabaran pengurusan kewangan dahulu dan sekarang. Yalah, masa dulu lain, sekarang lain. Jadi itulah kita akan bincangkan nanti semuanya dalam Sejahtera Asia. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami sehinggalah ke hujung rancangan. Baik, seperti biasa kami akan berikan perincian ataupun update mengenai situasi COVID-19 dekat Malaysia dan juga Sarawak. Saya akan mulakan dulu COVID-19. Apa perincian COVID-19 dekat Malaysia?
Negara merekodkan sebanyak 3,288 kes baharu jangkitan COVID-19 dan daripada jumlah itu 3,283 adalah kes tempatan manakala 5 adalah kes import, menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 251,604 kes. 14 lagi kematian direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kematian kini adalah sebanyak 923 kes. 285 sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi dan daripada jumlah itu 131 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Kes sembuh juga mencatatkan pertambahan sebanyak 1,929 kes, menjadikan jumlah kes sembuh dekat Malaysia adalah 198,495 kes. Penularan ikut negeri pula. Selangor kekal negeri yang mencatatkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 1,757 kes, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 400 kes dan Johor sebanyak 369 kes. Dan untuk perkembangan COVID-19 dekat Sarawak pula mungkin Jess boleh kongsikan. Baik. Sarawak sendiri masih mencatatkan 3 angka iaitu sebanyak 135 kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak, 1,083 kes, Bintulu 19, Miri 9, Dalat 6, Julau 5, Kuching 3, Betong 3, Lundu 2, Kapit 2, Beluru, Serian dan Kenuing. Masing-masing mencatatkan 1 kes dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak telah meningkat kepada 6,006 kes. Dan terdapat 125 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge iaitu pada semalam di Hospital Sibu sebanyak 69, Hospital Kapit 22, Hospital Miri 14, Hospital Bintulu 10, Hospital Umum Sarawak sendiri adalah 9 orang dan Hospital Sarike sebanyak 1 orang. Ini menjadikan jumlah kes keseluruhan positif COVID-19 yang telah pulih ataupun dibenarkan discharge telah meningkat kepada 4,101 orang. Sebanyak 171 PUI baru telah dilaporkan di Sarawak dan 19 PUI masih lagi menunggu keputusan ujian makmal. Macam biasa kita mengharapkan keputusan ini nanti negatif. Manakala ringkasan kes mengikut daerah di Sarawak, Miri, Sibu, Kapit daripada status hijau bertukar status kuning dan bagi daerah Kuching, Meradong, Bintulu dan Lawas masih berstatus kuning serta 33 buah daerah lagi berstatus hijau. John. Jadi itu seperti yang kita boleh lihat dekat infografik tadi. Betul. Kita dapat melihat kawasan-kawasan yang hijau, merah, kuning, jingga dan sebagainya. Jadi tapi walaupun berada dalam keadaan dalam kawasan yang hijau ataupun mungkin kucing daripada merah ke jingga ke kuning, itu bukanlah salah satu sebab untuk kita leka, untuk kita ambil mudah sebab virus ni kita tahu dia diam sekejap tiba-tiba boleh muncul lagi. Jadi kita harus selalu patuhi SOP, jaga penjarakan fizikal, jaga kebersihan diri, penggunaan pelitup muka dan sebagainya. Mungkin kalau kita cakap mengenai pencuci muka, pelitup muka, pencuci muka pun boleh. Mungkin Jess nak kongsikan apa antara tips ke nak kongsikan dengan kita tahu kalau kita jumpa dekat kedai-kedai makan ke tepi-tepi jalan ke ada je pelitup muka, face mask yang dibuang di merata-rata tempat, John. Jadi Jess nak kongsikan cara mencuci pelitup muka yang boleh diguna semula. Kita boleh guna 2 cara, John. Boleh cuci mesin, boleh cuci dengan tangan. Kalau guna mesin, cuci dengan air suam dan pencuci yang bersesuaian dengan fabrik pelitup muka anda. Dan kalau guna tangan pula, basuh dengan air paip atau serbuk pencuci atau sabun. Dan kena bilas sebersih-bersihnya. Untuk cara mengeringkan pula, kalau anda nampak dalam skrin tu, boleh keringkan guna mesin ataupun sidai saja ataupun jemur sahaja di bawah pancaran matahari. Ini sekaligus sebenarnya dapat menyelamatkan alam sekitar dan kerana kita tahu kalau kita nampak memang merata-rata tempat, John. Face mask memang rata-rata tempat. Yang ni kalau gunakan face mask yang boleh diguna semula, boleh menyelamatkan alam sekitar maksudnya. Dia macam mengurangkan lagi sampah mengurangkan penggunaan, betul. Tapi kalau kita guna pelitup muka yang sekali pakai, kalau kita nak buanglah dengan cara yang betul. Jangan buang dekat merata-rata. Jangan buang di merata tempat sebab face mask tu mengandungi bakteria-bakteria ataupun kuman-kuman yang daripada kita dan kita tak nak buang saja dekat lantai ke apa, nanti boleh menjangkiti orang lain. Kalau nak buang dalam tong sampah tu sebenarnya kena letak dalam plastik sebenarnya, John. Lepas tu ikat baru letak dalam tong sampah. Itu cara yang betul sebenarnya. Tapi kalau kita berada dalam keadaan yang masih okey, boleh menggunakan pelitup muka yang kain tadi dan yang boleh diguna pakai semula dan pastikan cuci dengan cara yang betul. Seperti tips yang Jess kongsikan tadi. Baiklah, itu saja antara perincian ataupun perkongsian yang kami nak kongsikan kepada anda mengenai berita dan juga tips
mencuci pelitup muka. Dan kita nak terus kepada topik kita yang pertama, kepada tetamu kita yang pertama, iaitu kita nak berbicara mengenai kelangsungan kuih tradisi kek lapisan warisan. Dan untuk itu kita bersama dengan Encik Muhammad Hafiz Dato' Abdullah, pengarah kek lapis warisan. Selamat pagi Hafiz. Selamat pagi. Hafizi. Hafizi. Terima kasih kerana sudi datang ke Sejahtera Asia. Cantik baju. Chinese New Year mood. Ada mood Chinese New Year juga. Baik, okey. Cik Hafizi, mungkin kita nak tanyalah macam mana Cik Hafizi mula berkecimpung dalam membuat kek ni? Baiklah, pertama sekali yang saya nampak selepas saya habis belajar, lepas SPM, saya belajar di Semenanjung. Okey, jadi bila saya pergi ke sana dan dia tahu kita orang Kuching, orang Sarawak, dan bila kita nak balik sana je, mesti dia akan kirim kek lapis. Bila dia tunggu bila kita balik, dia nak kirim kek lapis untuk kita bawa ke sana. Jadi ini berterusan sebab saya belajar dekat Semenanjung hampir dekat 7 tahun. Jadi benda ni saya nampak, saya bisnes ni kita mula 2018. Jadi saya nampak itu adalah salah satu peluang untuk kita buat sendiri kek lapis. Kerana kita sedia maklum, kek lapis Sarawak ni, kalau kita orang Sarawak memang pakar dalam pembuatan kek lapis. Terutamanya dalam kalangan ahli keluarga kita sendiri. Mak kita ke ataupun makcik saudara kita ke, pasti ada yang pakar buat kek lapis. Jadi saya lihat kenapa tidak kita ambil peluang ni, kita buka sendiri untuk jual dekat sana. Dan kita banyak kawan-kawan. Jadi dalam masa sama senanglah kita nak promote tu dekat sana. Betul. Dan saya difahamkan Encik Hafizi ni adalah background of study dia adalah daripada civil engineering, betul tak? Jadi bagaimana, apa cerita di sebalik perubahan kerjaya daripada bidang civil engineering ni ke bidang kulinari pembuatan kek lapis? Civil engineering. Sebenarnya bisnes ni adalah bisnes family. Jadi saya masih lagi seorang jutera. Tapi bisnes kek lapis ni adalah salah satu daripada part time. Maksudnya part time saya punya bisnes lah. Extra hustle lah, extra income lah. Sekarang ni tak boleh bergantung pada satu income je kan. Betul. Jadi saya anggap yang ini adalah family business dan saya pun mengurus dalam masa yang sama. Saya rasa peluang yang baik lah, peluang yang baik untuk dapat second income. Tak susah ke rasa nak balance sebab tu different memang fields. different field kan. Tapi kita kan macam even dalam bidang civil ke apa kan, kita banyak jumpa orang, banyak deal dengan industri dan sebagainya kan. Jadi dalam masa sama sambil tu kita selit-selit lah jual kek lapis juga. Tapi adakah Encik Hafizi sendiri memang minat untuk buat kek? Saya sebab kek ni dia banyak potential. Dia banyak potential. Sebab apa? Sebab saya nampak kek lapis ni dia ada yang tradisional dan ada yang moden. Jadi saya nampak kalau kita boleh gubah kek tu, jadi kita boleh menaikkan lagi kek lapis tradisi ni. Kerana kalau dulu-dulu kek-kek jenis-jenis dulu, bila kita ke arah kemodenan ni, kita boleh gubah kek tu ikut trend semasa. Okey, jadi kebanyakan kek yang dijual ataupun dihasilkan lebih kepada traditional cakes. Kita mix. Kita mix. Yang tradisi tu ada dia punya tradisi punya kek, dan yang moden tu pun ada. Tapi setakat ni kek COVID-19 kita tak ada lagi lah. Sebab trend lah, dia punya kek ada yang letak nama artis, kek Fazura, kek Awanano dan sebagainya. Jadi kek saya lapis warisan. Kek lapis warisan. Jadi ini apa perbezaan ataupun keistimewaan kek lapis daripada Encik Hafizi yang mungkin tidak ada pada kek lapis orang lain? Baik. Di kek lapis warisan ni, kita sebagai tim warisan ni, kek ni kalau boleh kita freshly made. Maksudnya customer, kita akan pastikan customer dapat kek yang betul-betul kek yang baru, bukan kek yang lama. Dan salah satu daripada tarikan kita di kek lapis warisan ni, kita ada buat demo. Maksudnya kepada para pelancong yang datang ke Sarawak, dia akan dibawa untuk lihat macam mana pembuatan kek tu di kilang kami. Jadi sebelum dia beli, sebelum dia merasa kek tu, dia akan dibawa ke kilang, tengok macam mana dia penghasilan kek lapis tersebut, akan ada briefing supaya macam ni cara buat kek,
lapisan dia macam ni, berapa lapisan, proses dia daripada one step to another step, dan seterusnya barulah dibawa ke dalam showroom kita untuk tester dan sebagainya. Sekaligus dapat educate ya. Itulah macam tu baru boleh menghargai kek lapis tersebut. Sebab kek lapis kalau tak silap saya lah, dia kena buat berlayer-layer, lapis. So kalau kita tengok yang siap, banyak masa ni nak buat ni. Betul. Lapisan. Jadi lebih menghargai. Betul. Itulah kelebihan dekat kek lapis warisan. Balik pun bukan hanya dapat bawa kek, tapi pun dapat bawa ilmu macam mana nak buat kek lapis tu. Sekaligus dapat educate peminat kek lapis ni. Jadi bagaimana penerimaan keluarga dan rakan-rakan terhadap perniagaan Cik Hafizi ni? Ada tak yang ejek-ejek? Dalam masa yang sama bekerja jadi civil engineering, lepas tu buat kek juga. Ada juga, dan sebenarnya sekarang ni saya tengah masih menyambung pengajian, sedang membuat doktorat dalam bidang engineering, dan kawan-kawan saya tanya, lepas ni kalau habis belajar ni dah nak jadi doktor dalam bidang engineering ke doktor kek lapis? Yang macam tu ya, macam tu. Sokongan memang okey, family kan, dia orang memang sentiasa bagi sokongan. Even macam kita nak buat kek baru dan sebagainya, mostly kita akan bincang juga dengan family untuk resepi-resepi macam mana kita nak gubah kek tersebut. Sebab resepi ni dia turun-temurun. Betul. Setiap masa ada pembaharuan ya. Pembaharuan dengan dia kena mengikut cita rasa semasa. Mengikut cita rasa. Dan kadang-kadang customer dia punya request, ada yang request lah, kita memang jual yang sedia ada, tapi ada yang request untuk special, dan kadang-kadang for special event kita buat kek yang khas. Jadi macam ni, time ni lah kita brainstorm apa specialnya kek ni berbanding kek-kek biasa yang kita jual pada hari biasa. Mungkin boleh kongsikan apakah antara request yang paling macam luar biasa ataupun pelik, ataupun mungkin request yang sampai sekarang tak dapat dilupakan. Mungkin boleh kongsikan. Kalau request pelik yang ada, contoh saya ambil contoh. Kita ada kek lapis durian. Tapi ramai orang ingat kek lapis durian ni ada durian dekat dalam. Jadi sebenarnya tak ada. Kita pakai dia punya perisa durian. Sebab customer tu tanya, kenapa awak tak cuba buat kita letak durian tu kat dalam kek tu. Tapi diorang kena faham yang kek lapis ni kita bakar. Jadi kalau kita letak durian tu mungkin tak tahulah apa jadi. Pernah cuba? Tapi belum cuba lagi. Tapi kek lapis durian tu memang ada? Kek lapis durian ada. Adakah dia bau dia kuat? Kuat juga. Durian. Dan kalau boleh, kalau kita customer order, kita asingkan sikit. Mungkin letak wrap yang special lah untuk dia. Packaging dia pun supaya dia taklah satu kedai nanti bau. Betul. Orang Johor banyak minat kek lapis durian. Okey. Jadi kalau andai kata ada ramai yang nak membeli, kita nak tahu juga apa antara sebenarnya proses pemasaran yang pihak Cik Hafizi lakukan untuk proses pemasaran. Kita yalah, sebabkan pandemik dan sebagainya, kita daripada mula lagi pun kita dah start guna social media seperti Facebook dan Instagram. So kita ada buat apa-apa promotion ke, apa-apa kita punya kek baru ke, event ke yang kita buat, semua kita blast dalam social media. Dan Shopee pun kita ada. Jadi ini antara Shopee ada juga. Walaupun kita rasa tak terlambat lah untuk kita join the market, tak pernah never too late kan kita nak join. Sebab ada yang dah senior tapi kita nak bersaing secara sihat. Betul. Tapi dia punya tu, John, kita nak tahu juga sebab pemasaran masa pandemik ni ada yang berkurang kalau ikutkan produk, kalau dari segi pemakanan lah. Kalau untuk kek lapis sebab ada perayaan tak boleh disambut, bagaimana dia punya permintaan sambutan? Baik. Kita dah mengalami tahun lepas, which is tahun 2020 pada musim perayaan, terutamanya Hari Raya Aidilfitri. Jadi, tapi alhamdulillah sambutan pada Hari Raya Aidilfitri itu masih ada, which is kita postage ke Semenanjung Malaysia. Memang kita postage, kita akan buat open order, means kita akan postage secara berkala, bukan hari-hari kita buat. Maksudnya kita dah set dengan customer hari-hari tertentu untuk kita buat postage supaya kek tu kita nak pastikan dia sampai kepada customer. Tapi musim perayaan masih okey, cuma hari-hari biasa tu memang agak terkesan lah, sebab kek lapis juga, terutama dekat Sarawak ni, antara tarikan pelancong. Dan kita tahu pelancong sekarang pun dah memang tak boleh nak masuk Sarawak dan sebagainya. So mungkin selepas ni Encik Hafizi boleh kongsikan bagaimanakah ia terkesan, apa yang dilakukan dan sebagainya. Dan kita tahu kek lapis merupakan antara macam menjadi identiti negeri Sarawak. Dan
itulah pelancong yang datang sini memang akan cari kek lapis. Tapi sekarang pelancong tak boleh datang. So how? Ya betul. So Itu yang kita akan tanya lebih lanjut lagi. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan kembali lagi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama kami semestinya di Sejahtera Asia. Baik, kepada anda yang baru-baru bangun tu, baru bangun. Jadi topik kami hari ini adalah mengenai kek lapis warisan bersama dengan Cik Hafizi. Baik, Cik Hafizi, tadi kita berbicara mengenai proses, cara pemasaran dan sebagainya untuk kek lapis. Bagaimana pula dengan cabaran semasa dalam tempoh kita tahu dalam tempoh pandemik ini kita tahu memang ada cabaran. Tapi apa antara cabaran utama yang dilalui Cik Hafizi? Baiklah. Kita kek lapis ni, kek lapis Sarawak, kita memang terikat dengan sektor pelancongan. Maksudnya kita memang bergantung sepenuhnya dengan sektor pelancongan, industri pelancongan, di mana apabila ada para pelancong masuk ke Sarawak, maksudnya di situ kita akan target kita punya sales dan sebagainya. Jadi apabila masa pandemik, macam John cakap tadi, kita punya pelancong tak boleh masuk Sarawak dan automatik kita adalah first to sing and last to float lah, seperti yang kata oleh ministry kita, di mana kita adalah sangat terkesan. Jadi saya anggap ini memang satu cabaran yang sangat besar sebab dah hampir setahun kita melalui berdepan dengan pandemik tersebut. Jadi memang kita amat-amat terkesan dengan pandemik ni. Okay, kalau kita letak pandemic aside, we put the pandemic aside, mungkin cabaran dalam perniagaan itu sendiri. Mungkin boleh kongsikan apa antara cabaran kek lapis warisan ni? Alright. Cabaran dalam kek lapis warisan ni kita nak yang saya nampak pertama sekali bila kita buka bisnes ni pun cabaran tu dah ada dekat depan. Which is kita nak kena bersaing dengan giants. Maksudnya senior-senior dalam kek lapis. Jadi saya anggap ini adalah satu cabaran di mana kita kena buat something yang different daripada mereka, ataupun kita cuba cari apa kelemahan-kelemahan senior-senior dalam bidang kek lapis ni, kita cuba ubah, kita cuba buat benda yang barulah, buat benda baru untuk kita terus mendapatkan customer baru dan sebagainya. Tapi customer sedia ada tu memang ada ya. Customer regular kita ada. Even dalam Sarawak sendiri pun kita ada customer yang regular. Dari Miri, dari Sibu pun ada. Jadi penghantaran semua menggunakan pos saja? Kita guna bas untuk dalam Sarawak kita gunakan bas lah. Okey, bercakap mengenai cabaran, bagaimana pula dengan tenaga kerja? Semasa pandemik ni, adakah tenaga kerja dikurangkan ke macam mana? Ya, memang tenaga kerja memang kita kurangkan, memang pada tahap yang minimal lah. Sebab memang kita kalau hari biasa kita operate, memang kita fully semua hari kita ada team production, kita ada team showroom. Tapi bila pandemik ni, sebab kita tak ada sangat-sangat kurang dalam production, jadi team production memang kena berehat dululah sebentar. Jadi hanya yang turun kerja tu pun sangat-sangat minimal, yang jaga showroom mungkin 2 orang, mungkin macam tu. Jadi yang lain tu memang saya bersimpatilah dengan diorang dan kita cuba support here and there lah. Supaya diorang position diorang memang macam staff kami, kita maintain dengan diorang masih bersama dengan kita. Cuma diorang tak boleh nak bertugas lah buat masa sekarang. Jadi itulah antara cabaran sekarang pandemik dan sebagainya. Tapi okey, tadi Encik Hafizi ada kongsikan bahawa kek lapis warisan dihantar ke Semenanjung Malaysia, ke Sibu, Bintulu dan sebagainya. Bagaimana kita nak memastikan the freshness of the cake sampailah ke customer? That's why kalau macam kita ni untuk ke Semenanjung, memang saya cakap dekat customer awal yang kek lapis ni dia
kalau di room temperature memang untuk kami lah di warisan 5 ke 6 hari saja boleh bertahan. Jadi sekiranya ada masalah dalam proses postage ke Semenanjung, jadi kami akan bantu customer. Maksudnya kami akan bagi tahu kalau lebih daripada sekian-sekian hari memang kek akan rosak. Sebab kek ni kita tak ada menggunakan apa-apa bahan pengawet. Jadi dia tak tahan dekat room temperature 5 to 6 days. Jadi kalau dalam tempoh 3 atau 4 hari kek masih belum sampai di Semenanjung, kita akan buat komplain lah dengan courier services supaya kita pastikan dia cepatkan kita punya delivery itu. Kita boleh buat komplain di mana dia akan take into action. Bila kita buat komplain, dia akan cari barang tersebut dan dia akan cuba expeditekan supaya cepat sampai ke customer. Tapi biasanya kalau masalah kurier juga, kita akan buat ganti rugi dengan customer. Sama ada kita akan postage semula ataupun kita bagi refund balik. Tapi selalunya customer request untuk kita postage semula sebab dia nak kek tu. Dia nak kek tu. Dan sedap. Tadi kita tengok video pembikinan kek tu sedap. Jess sangat sedap. Lapar dah. Dah rasa lapar. Jadi kita nak tahu bagaimana contohnya pembuatan kek itu sendiri. Kita nak tahu dari segi production dalam satu hari berapa yang dihasilkan sebenarnya kalau boleh dikongsikan. Alright, dia bergantung dengan berapa orang yang permintaan buat kek lapis tu. Maksudnya kalau kita seorang saja yang memproses, seorang saja yang buat kek lapis tu pada hari tersebut, mungkin seorang boleh buat dalam saya fikir sampai 250 pieces. 250. Untuk seorang saja seorang yang buat. Mungkin boleh dapat pieces. That means satu loaf. Okay. Kita buat dalam satu acuan 8x8 yang standard, dan mungkin seorang boleh buat sampai 9 ke 10 45 ke 50 acuan satu hari. Jadi acuan tu kita akan potong dan dapatlah satu loaf tu mungkin dapat 200 ke 250 pieces satu hari untuk seorang. Jadi kalau musim perayaan permintaan yang banyak, mungkin kita akan tambah lagi 2, 3, 4 macam tu. Okey, baik. Encik Hafizi, kita nak tahu juga mungkin boleh kongsikan apakah visi ataupun what would you like to see selepas pandemik ni settle berakhir? Ya. Kita ada perancangan, maksudnya nanti lepas bila kita dah recover balik dan sebagainya kan, macam saya ceritakan tadi, yang kita punya attraction is customer akan dapat ilmu sekali, dan kita akan terus untuk collaborate dengan travel agency, kerana mereka bila pelancong datang ke Sarawak, diorang first customer akan cari homestay, diorang akan cari transportation. Jadi kita akan terus collaborate dengan diorang untuk pastikan diorang jadikan kek lapis warisan ni salah satu daripada tentatif program mereka dekat sebagai untuk singgah dan untuk lihat. Ya, must stop. Must see thing when you come to Sarawak. Itu antara planning ya dalam masa yang terdekat. Tapi ada tak terfikir nak buka branch baru ke macam mana? Branch baru setakat ni tak ada lagi. Tapi kita ada banyak ejen dekat Semenanjung. Dekat Kuala Lumpur, dekat Johor, memang kita dah ada ejen-ejen yang sedia ada untuk menerima macam customer yang menerima tambahan, dia boleh order dengan ejen. Kalau dia orang tak nak order direct, dia boleh order dengan ejen lah. Sebab kadang ejen ni kita akan macam musim perayaan, awal-awal lagi kita dah distribute kek tu dengan ejen supaya dia kumpul order, nanti customer senang nak ambil terus. Tak perlu nak baru order, baru nak tunggu nak kek tu sampai. Maksudnya kek tu dah ada ready made. Okey, Encik Hafizi, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita dalam Sejahtera Asia. Encik Hafizi pun juga merupakan seorang usahawan yang muda lagi, dan mungkin tak sangka dia muda, John. Saya ingat dia berumur lah, berusia lah. Tapi dia datang tadi terkejut, muda lagi. Terpegun ke? Okey, apapun, Encik Hafizi mungkin boleh kongsikan mungkin sepatah dua kata kepada golongan muda yang mungkin nak menceburi dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Lebih kata dorongan. Ya. Bisnes ni memang sangat mencabar, kerana kita on the ground. Yang pertama saya rasa kepada golongan muda nak menceburi bidang perniagaan ni, dia kena ada target. Maksudnya apa yang dia nak capai dalam masa, bila dia nak buka satu bisnes, dalam setahun apa dia punya target, dan 2 tahun apa dia punya target. Itu kena sentiasa diperbaharui. Apa dia punya misi, apa dia punya visi. Dan diorang kena, maksudnya orang muda ni kena sentiasa
cekal dan tabah sebab cabaran tu boleh datang bila-bila. Macam kita buat bisnes ni 2018, 2020 dah kena pandemik, baru kita nak apa orang kata tu gain reputation kan. Jadi benda ni memang datang tak disangka. Tapi kalau saya fikir kalau kita boleh survive keadaan yang macam ni dalam masa hadapan, apa-apa cabaran yang mungkin akan datang, mungkin kita akan boleh handle dengan senang. Baik, itulah antara pesanan dorongan. Terima kasih Encik Hafizi kerana sudi bersama dengan kita. Selalu tersasun lah. Sudi bersama dengan kita dalam Sejahtera Asia. Dah makan kek warisan dah tu. Baik, selepas ini kita akan berbicara mengenai pengurusan kewangan zaman dahulu dan sekarang. Apa cabarannya? Okey, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Selamat pagi kami nak ucapkan kepada anda yang mungkin baru bangun dan sebagainya. Tapi sebelum itu sebelum kita ke topik yang seterusnya, kita nak wawarkan kepada anda daripada umur 18 hingga 35 tahun yang mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, lakonan, pengacaraan yang nak jadi macam jazz ni. Apa kata sertai TV Stars, dan boleh hantarkan penyertaan anda di www.tvstv.my/tvstars sebelum 15 Februari 2021. Jangan lepaskan peluang. Boleh jadi pengacara macam jazz, boleh jadi penyanyi, ataupun pelakon dan sebagainya. Semua boleh. Kita nak anda. Jadi jangan lepaskan peluang itu. Baik. Jess, terus masuk ke topik yang kedua. Sekarang kita nak bercakap mengenai cabaran pengurusan kewangan dahulu dan sekarang. Dan untuk itu kita bersama dengan tak lain tak bukan Wan Alif. Selamat pagi. Wow, heng-heng lambat. Selamat pagi. Baju banyak merah banyak ong. Banyak ong. Lili masuk. Ampau lah. Ong juga, ampau juga. Jom sama just okey, ini hari. Okey, sihat. Selamat datang selamat pagi. Selamat datang. Terima kasih. Selamat pagi Tadwa. Yes. Okey, baik. Kita tahu kita tahu cabaran pengurusan kewangan apabila kita dah sampai di tahun yang baru 2021, mesti kita ada mindset yang betul supaya kita boleh menguruskan kewangan kita di tahun 2021 ni. Mungkin boleh kongsikan apakah yang dimaksud dengan mindset? Okey, terima kasih John, terima kasih Yes, dan terima kasih kepada semua penonton Sejahtera Asia pada hari itu. So hari itu saya nak kongsikan macam mana apa yang dikatakan tentang mindset yang betul-betulnya, sebetul-betulnya berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Okey, ada pepatah yang pernah madah dulu, iaitu makin besar periuk nasi itu makin besar keraknya. Yes, kita siap pakai. Kita dah berada di zaman yang moden. Kita dah pakai periuk nasi elektrik.
Si perlu nak engkah kayu lagi. Tapi benda yang nyaman kata orang kerak ya. Nak macam ni lah kita nak ubah daripada kita rugi ni dah banyak jadi kerak. Better kita pakai periuk nasi yang menghasilkan kerak. Macam ni lah juga daripada tahun 2020 kita beralih kepada 2021. Jadi mindset ya kita perlu ubah. Kita dapat berada di kedudukan yang lama lagi. Dan kini tu juga pun 2020 pun dah ajar kita macam mana dalam norma baru. Kita dah berada di norma baru. Kita dah ada di persekitaran baru dan segala-galanya baru. Macam dulu lagi. Dan baru-baru tu yang kita akan sambut iaitu sambutan Tahun Baru Cina. Yang pastinya akan berbeza. Berbeza daripada sambutan-sambutan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi itu yang kami nak pada mindset kita kena ubah. Apa yang dikatakan mindset kena ubah ada 7. Ada 5 yang kita nak kongsikan iaitu spesifik, masa, arah tuju, realistik dan teruja. 5 benda tu yang kami dah cuba untuk kongsikan bersama rakan-rakan, bersama dengan penonton Sejahtera Asia hari itu dan kita dua pada hari itu. Okey. Ada 5. Kalau bahasa Cina 5-nya apa? Okey, so 5 IG itu sangat-sangat membantu. InsyaAllah membantu kita dalam tahun 2021 untuk tukar ataupun ubah pemikiran kita daripada takut yang lama. Apa yang 5 tadi? 5 yang tadi apa kita rasa? Masa. Spesifik, masa, arah tuju, realistik dan teruja. Teruja. Excitement lah. Nah, ujungnya mungkin orang tahu apa teruja kan? Tuija kan? Bukan tuija. Teruja tu excited. Asati kata orang. Okey. So benda tu memang kita nampak contohlah, kami beri contoh. Mungkin 2020 kita dapat capai matlamat kita ataupun kita dapat keinginan atau kehendak yang kita nak pola ataupun kita mau. Contoh kita nak buat simpanan, nak beli rumah. Nak beli simpanan, nak beli rumah, sebab kita perlu ada spesifik berapa simpanan yang perlu kita ada. Mungkin dulu kita main simpan aja. Ada duit 50 simpan, 100 simpan. Nyasik dah yang spesifik. Tetap kata orang. Jadi 2021 ubah mindset kita daripada simpanan yang tetap kepada simpanan yang tetap. Mungkin kita akan simpan 380 ke 400 atau 500. Tertaluk kepada kemampuan kita sendiri. So benda yang kena tetap, bukannya tetap dan berbencin, kena tetap kita simpan. Macam kita tetap bayar loan, tapi instead of bayar loan kita masukkan dalam saving macam betul. Savingnya. Dan yang keduanya ada yang seperti saya padah tadi, masanya. Masanya berapa lama target kita orang. Contoh simpan 350, nak simpan berapa lama nak dapatkan sesuatu. Contoh, John nak beli motornya motor ya berharga RM100,000. Wow. Pergi pukul 8:15 dah sampai Kota Najong. Jadi masa yang kita mau. Masa berapa lama? Sebab mudah ada perancangan masa, mungkin kita tahu lagi arah tuju kita. Mindset kita boleh berubah sebab kita perlu atur mindset kita tadi daripada simpanan yang ada teratur, yang ditetapkan kepada simpanan yang tetap, kepada masa yang ada ditetapkan, kepada masa yang dah ditetapkan. Dan yang ketiga kita ada realistik. Cari rumah yang ataupun motor yang disasarkan. Jangan cari motor yang luar daripada kemampuan. Contoh tadi simpanan 380 untuk tempoh 1 tahun. Jadi carilah motor yang harga setimpal dengan simpanan dan juga tempoh masa yang telah kita keluarkan. Jangan kita ambil motor sampai RM100,000 tapi nyimpan enggak 2-3 bulan. Senang ialah ikut kemampuan dah. Ikut kemampuan. Kita mampu simpan RM5,000 sebulan. Betul. Paling minimum pun 100 dah cukup dah. Ia pun depend dengan orang yang nak beli apa. Yang nak beli sesuatu yang besar mungkin agak makan masa. Tapi yang paling penting dalam situasi itu Just John mesti kata orang disiplin lah. Disiplin, betul. Dan yang seterusnya tadi dah kita dah arah tuju. Kena ada arah tuju serta matlamat nak dibeli ya. Jangan ngikut orang nak sebelah rumah ada motor Kawasaki.
Kawasaku. Kawasaku katanya Mada. Aku mau jual lah kawakau katanya. Ya si boleh lah. Mun mampu boleh tapi jangan nak bersaing. Betul. Tetapkan matlamat kita daripada 2020 mindset kita ya 2020 asyik nak bersaing aja, asyik nak buang jauh-jauh mau dapat hikam ke Sungai Sarawak ya. Sama gumpirnya pergi laut ke laut. Sibuk gagu dengannya. 2021 tukar mindset kita daripada seperti yang saya pada tadi matlamat apa sebenarnya apa nak dipakai kita ya. Apa fungsi merik faedah benda yang dengan kita. Nak style aja. Lihat kita ambil style aja kasi ujung bulan terkasak kering. Ni ndak kan habis ke sia aja. Dan yang terakhir, yang terakhir teruja. Bila kita dah tetapkan simpanan kita 350 sebulan, kita dah atur masa kita dalam tempoh 5 tahun ni tadi, dan yang ketiga yang tadi kita dah arah tuju kita dah tahu dah. Motor tu pakai pergi kampung pulang kampung kelak senang ke nak ngabas orang tua di kampung. Betul sih. Dan yang keempat itu realistik. Sebab apa kita dah rasa benda tu sangat-sangat berguna. Manfaatnya tadi memang pakai untuk kita pergi kampung, memudahkan perjalanan kita. Dan yang terakhir tadi teruja sebab apa? Kita dapat hasilnya. Satisfied rasanya. Ya, kita gembira ya. Nak mimpi aku 2020, 2021 bukan dapat tadi. Itulah dia. Banyak perkongsian dia Wan Alif. Macam senang sikit kerja kita. Biar dia cakap, kita tapi bergunalah. Berguna betul. Kita pun nak tahu apakah 5 elemen tersebut. Dan sepasnya kita akan kembali lagi dan kita nak tahu lagi lah dan apakah yang Wan Alif nak kongsikan kepada kita di berbaju tambah Cina, heng. Banyak ong. Baik, kita akan berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini dalam Sejahtera Asia. Kembali bersama kami Wan Alif dan juga Jonathan serta kita jadi tamu hari ini, Jess. Bukan selalu kita tanya kita soalan. Baiklah, Cik Wan Alif, tadi kita dah berbincang mengenai 5 elemen, iaitu kita bercakap dengan masa, spesifik, arah tuju, realistik dan juga teruja. Jadi kita nak tahu, mungkin Cik Wan Alif boleh kongsikan sedikit tips-tips bagaimana untuk menjadi lebih kaya ni. Kita tahu semua jadi kaya. Semua jadi lebih saya cita-cita memang mau jadi kaya, tetapi kaya tu banyak huraiannya. Semestinya kaya daripada kewangan, harta, tetapi kaya dari segi budi bahasa, kaya dari segi senyuman itu sendiri. Macam tak ada anak senyum dia hadir. Okey, macam tu. Dalam saya sebut dalam Islam sendirilah, mungkin agama lain pun sama jugalah. Tetapkan matlamat. Tetapkan niat. Mulakan sesuatu itu dengan niat, dengan matlamat. So kita orang dah tetapkan dengan matlamat, tetapkan dengan niat, boleh berjaya. Ya, saya nak ada. Sebab apa-apa yang kita laku pun memang kita niat, kita mau, kita kita nak gila-gila benda ya. Kita mau gila-gila benda ya. Jadi kena niat dan kena berusahalah. Jadi tip-tipnya di situ nak jadi lebih kaya. Satu tadi kita kena sentiasa berprasangka baik. Jangan kita mudah gila hasad dan dengki dengan orang. Cemburu sintu pedah tu orang Sarawak. Apabila lihat kejayaan orang lain, kita alu babisit sianok sebelah tu, sianok sebelah tu. Bukan dibayar gaji pun benda ya. Bagus kita cemburu untuk bersaing sihat dengannya. Tanya tipsnya macam ni amalannya untuk jadi kaya. Betul. Tanya, banyakkan bertanya, banyakkan cari
penasihat, bukan punah sehat. Amun punah sehat ya habis cerita kita. Seorang bunuh seorang bunuh seorang. Dua berkit-dekit, seorang nyucok belakang. Ya kita si mau. Si boleh. Jangan 2021 mindset tadi kita ubah. Kita sibuk lagi dah nyucok belakang ya. Hibah nak beranuk-anuk. Kita dah ada niat kita pun kita nak berjaya. Ada kawan yang berjaya rapatlahnya. Betul. Tanyanya macam ni boleh sampai tahap tu. Belajar dari sudah. Memang orang madah benda tu adalah rezeki. Tetapi mun kita si usaha ni kita dah dapat nak madah ada rezeki, saya ada rezeki. Try dulu. Tu ada satu cerita yang saya nak ceritakan situ. Contoh seorang yang nak berhutang. Terlalu mengambil jalan pintas untuk berhutang. Maksudnya aku pinjam duit kau dulu, aku perlu gila duit kau. Tampaknya berusahanya terus buat solution yang nak minjam dengan kita. Tetapi munnya dah buat sesuatu, berusaha sesuatu untuk dapatkannya, mungkinnya si dapat 2% lagi daripada targetnya, mungkinnya boleh pakai cara berhutangnya. Dan sebagai orang yang pemberi hutangnya kena bijak, kena fikir. Sebab apa? Sebab terlalu mudahnya untuk pinjamkan hutang. Betul. Tetapi seada daya ataupun usahanya untuk melangsaikan. Bukan melangsai, untuk cari dulu sebelumnya berhutang. Sebelumnya tu nak berhutang dulu, tapi saya sebelum saya dah cari. Susah katanya madam. Lalu susah. Semua susah. Tapi usaha saya bila kau dah susah tu, adakah kau senang nak bayar hutang kepada aku? Betul. Ya, aku nak tanya. Macam ialah prinsipnya. Jadi jangan terlalu ambil jalan mudah. Ya, kita ada matlamat, kita ada impian. Ia adalah cita-cita kita. Dan apa yang kita polah yang pasti rugi itu adalah pasti. Dan bila kita kaya ataupun untung, ia adalah rezeki kita. Betul. Yang tip-tipnya lah. Tip-tipnya walaupun hanya yang tipnya sangat mendalam dan sangat berguna. Okey, Wan Alif, kita sedia maklum. Okey, penjawat awam dah terima gaji awal bulan ni. Dan untuk menunggu gaji yang seterusnya agak lama atau tempoh masanya. dia? Tempoh yang agak lama. Okey, mungkin Wan Alif secara ringkas boleh kongsikan apa mungkin pesanan ataupun tips lah untuk gaji bertahan sampai hujung bulan 3 ni. Okey, kepada penjawat awam yang dah terima gajinya, saya ucapkan tahniah dan takziah lah. Kalau si pandai ngurus takziah, kalau pandai ngurus tahniah. Jadi senang ya nak ngurus lama. Bukan senang nak ngurus, cabaran ya Rabbi. Dengan sel nak di gedung-gedung membeli-belah itu. Aduh, sangat-sangat. Satu je saya madah. Nak berjimat masa tu uninstall semua aplikasi shopping online. Tutup semua. Uninstall loknya. Mun mau untung mau ugi layan je sia layan. Add to cart, check out. Malah jangan kalah bakul lah sikit nak kononnya simpan aja kelak lihat aginya duit dah ada. Jadi pesanan saya berjimat cermat ajalah. Ya saya dapat nama dah saya pun bila dah terima pun kadang-kadang ada impian kita pun ada nak dibeli, ada nak dimakan, tapi fikir 2-3 kalilah benda itu luar daripada kemampuan ataupun batas kita. Terima kasih. Tapi sebelumnya ada pantun tutup. Silakan. Perayaan Tahun Baru Cina sangat bermakna, walau sambutannya kini sangat berbeza. Sambutan perayaan penuh SOP dan bersederhana. Sama-sama kita cegah COVID-19. Kita jaga kita. Lama itu dia pantun Tahun Baru Cina di pagi hari di dalam Sejahtera Asia. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Wan Alif kerana sudi datang lagi bersama dengan kami. Ibu Jerak datang lagi. Okey, kongsi pasai kami nak ucapkan. Baik, kita akan berehat sebentar. Selepas ni saya dan Jess akan kembali terus kekal bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kami nak ucapkan kepada anda yang dah pun yang setia bersama dengan saya dengan Jess dalam Sejahtera Asia sampailah ke penghujung rancangan ini. Dan kalau kita nak recap balik yang topik utama tadi, kita bersama dengan Encik Hafizi yang bercakap mengenai perniagaan beliau, perniagaan kek lapis beliau, usahawan yang muda, memberi dorongan, memberi inspirasi kepada kita, dan itulah kepada bakal-bakal usahawan muda mungkin boleh ambil tips yang beliau kongsikan tadi. Dan mungkin anda terlepas temu bual bersama dengan dia, boleh saksikan ulangan di YouTube TVS TV. Itulah. Terima kasih lagi Encik Hafizi dan tetamu yang kedua tadi Jess dengan Wan Alif mengenai pengurusan kewangan dahulu dan sekarang. So beliau ada kongsikanlah sedikit apa sikap kita tahun lepas, tahun-tahun yang lepas kita buang. Kita buang untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih macam mana cakap, lebih pandai, berdisiplin dalam pengurusan kewangan. Ingat tadi lima elemen tu tadi. Lima elemen tadi. Masa, lepas tu spesifik, hara tuju, realistik dan juga teruja. Saya paling ingat teruja saja. Sebabnya macam kalau bahasa Sarawak cakap tuija. Jadi itulah, terima kasih kami ucapkan kepada anda, terima kasih juga kami ucapkan kepada tetamu-tetamu kita, dan hari ini merupakan hari yang terakhirlah untuk Sejahtera Asia dalam minggu ini, dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Dan di kesempatan ini juga kami nak mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada penonton-penonton kita yang menyambut Tahun Baru Cina. Pastikan menyambut dengan SOP amalan norma baharu orang kata. Dan juga John boleh kongsikan sedikit pasal berkenaan dengan TV Star ni John. Yes, TV Stars kepada anda yang berumur 18 hingga 35 tahun yang berbakat dalam bidang nyanyian, lakonan dan juga pengacaraan, hantarkan penyertaan anda ke program realiti pertama di Sarawak di www.tvstv.my/tvstars sebelum 15 Februari. Beberapa hari saja lagi tinggal. Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi sampai di sini saja Sejahtera Asia. Saya Jonathan Ting dan saya Jessica John. Jumpa lagi minggu hadapan, tak hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Kongsi Facai. Happy New Year. Hang. Bye.